أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan inayahnya dapat sama kita berkumpul pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan merahmati kita semua hendaknya, insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah kita sambung pengajian kita, kitab Munyatul Musalli. Wa qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'na bi ulumihi fi daraini amin 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 rabbal alamin. Di mana kita mempelajari sebelum ni, yakni berkenaan syarat sah solat. Sebelum kita nak solat tu kita kena tahu syarat sah dia. Mungkin sebelum ni kita ada melanggar apa tu, tak apa, kita waktu tu kita jahil. Tapi start hari ni apabila kita tahu satu benda tu, maka kita perlu mengamalkan dia. Mengamalkan, dan kita bukan setakat mengamalkan, kita sampai kepada orang yang tidak tahu. Jadi seminta selalu kita ulang balik yang sebelum ni, berkenaan syarat sah solat. Syarat sah solat ada 9. Maka hari itu kita pelajari hanya 3. Iaitu yang pertama ialah ketahui masuk waktu. Adapun yang kedua berhadap kiblat. Adapun yang ketiga menutup aurat. Yang pertama masuk waktu, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga ialah menutup aurat. 3. Jadi hari ini kita sambung berkenaan yang keempat. Yang keempat daripada 9 syarat sah solat. Jadi kita pun slow, santai-santai, tak perlu laju. Yang penting kita dah dapat. Maka telah berkata musannif, syarat keempat mengetahui kaifiat solat. Kaifiat tu ialah cara-cara nak solat. Sebelum nak solat, kita kena tahu cara-cara nak solat. Kalau tak tahu cara nak solat, macam mana kita nak solat? Maka daripada hadis Nabi SAW, talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu, maka dituntut ilmu tu wajib ke atas muslim lelaki dan muslimat, dan perempuan yang muslim. Jadi tuntut ilmu ni apa dia? Yakni berkenaan dengan ilmu fardu ain. Maka ilmu fardu ain tu wajib kita tuntut. Fasalu ala zikri. Maka kita tanyalah kepada orang yang tahu. Siapa yang tahu? Orang yang mengetahui tentang apa? Ilmu fardu ain. Sebab apa? Itu kewajipan. Selagi mana kita tak tahu, selagi itu kita tanya. Dan dinisbahkan ditanya sini ialah apa dia? Kita belajar. Maksud kata kalau kita tak tahu, wajib ke atas kita belajar. Maka apabila kita tidak belajar, maka berdosalah ke atas kita. Sebab apa? Benda fardu ain ni kita jangan malu-malu. Sengah-sengah kita fahamlah. Yang lanjut usia dah tua, baru kita nak belajar, tak ada masalah. Kita tak tahu, cakap je tak tahu. Jangan pula kita tak tahu tapi buat-buat tahu. Itu ialah orang yang sombong, yang dimukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau tak tahu, tanya je kepada orang yang tahu. Biarlah orang nak kata apa kat kita, tu ikut dia lah. Berdosa tu kat atas dia lah. Tapi yang kita sebagai kewajipan kita ialah apa dia?
bertanya ataupun belajar yang mana tak tahu berkaitan kewajipan ke atas kita ilmu fardu ain. Di antaranya ialah solat. Jadi dekat sini ialah mengetahui bagaimana cara-cara nak solat. Sebelum nak solat tu kita kena belajar macam mana nak solat. Rukuk dia, i'tidal dia, rukun panjang, rukun pendek. Kalau berserta dengan imam, kalau tak ada imam dan sebagainya, benda-benda itu kita perlu belajar. Selagi mana kita dalam keadaan belajar, kita tak tahu benda tu, maka tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala nak ambil dosa ke atas kita. Jadi kita tak berdosa sebab apa? Tak tahu. Tapi apabila kita belajar, sambil belajar dan kita tahu, maka gugurlah dosa itu. Jadi yang keempat, syarat keempat ialah mengetahui cara-cara nak solat. Yakni bahawa diketahui akan fardu solat dan dibezakan dia daripada sunatnya. Bahkan jika ia i'tiqadkan sekalian itu fardu atau setengahnya fardu dan setengahnya sunat, dan dibezakan daripada hal orang awam, dan tiada diqasadkan sunat yang difardukan, sahlah sembahyangnya. Okey. Jadi pertama sekali nak tahu solat itu, kita kena tahu beza dengan solat fardu dan solat sunat. Apa dia solat sunat? Selain daripada solat fardu, senang je. Jadi kalau kita nak tahu solat sunat tu, ialah dia terkeluar daripada 5 solat waktu tu. Tu solat fardu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Selain daripada solat tu ialah solat sunat. Kenapa? Kerana yang 5 waktu tu ialah termasuk daripada solat wajib. Maka kita kena tahu beza tu. Tapi alhamdulillah, setakat ni yang datang sini insya-Allah semua boleh tahu beza tu lah. Jadi cuma kita nak pelajari ilmu-ilmu ataupun berkaitan dengan kafiat perjalanan solat itu supaya sempurna. Kita rukuk dah betul dah, kita angkat takbir dah betul dah, kita sujud dah betul dah, tetapi belum tentu lagi sempurna. Jadi yang kita bahas dekat sini, yang kita nak cerita dekat sini, kebanyakan mereka dah tahu, cuma kita nak bagi sempurna, nak pahala full. Angkat takbir, semua orang dah tahu angkat takbir dah. Sujud, semua orang tahu dah sujud dah. I'tidal, semua orang dah tahu i'tidal dah. Tapi kita nak belajar bagaimana untuk nak sempurna. Satu tahap kita tak tahu apa, kita belajar. Oh, macam ni rukuk, satu tahap. Satu tahap lagi dah tahu rukuk dah, macam mana rukuk yang sempurna. Jadi start kita sembahyang tu daripada sebelum sembahyang, kemudian kita sembahyang ialah sembahyang dengan sempurna walaupun sedikit. Sebab apa? Pahalanya berlipat kali ganda. Yang tu rukun yang keempat. Rukun pula syarat. Syarat sah solat yang keempat. Adapun syarat sah yang kelima, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Setengah orang dia confuse lagi. Hadas besar dan hadas kecil. Ada kata hadas kecil tu kencing, hadas besar tu berak. Contoh buang air besar. Tidak. Jadi hadas kecil tu ialah termasuk daripada kita buang najis, kita berak ataupun kita kencing, itu hadas kecil. Adapun hadas besar itu ialah kita berjunub. Yang tu kita kena apa? Kalau nak detail tu kita kena buka apa? Buka berkenaan dengan bab taharah. Tapi kita tak ada masa lah, sebab sekarang ni kita nak belajar berkenaan dengan syarat sah solat. Cuma kita tengok sikit-sikit je. Kemudian kelima, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Maka jika kedatangan hadas di tengah sembahyangnya, batallah sembahyangnya. Jadi kat sini ada nota kaki sikit, yakni berkata ketiadaan farqu di antara orang awam dan orang alim di sisi Ibn Hajar dan muafakatnya oleh Syekh Ramli pada orang awam. Adapun orang alim itu, maka mesti membezakan fardunya daripada sunatnya yang tadi. Itu yang keempat, yakni kok mana pun kita kena tahu yang mana fardu, yang mana sunat. Jadi tak payah manalah, sebab apa? Yang fardu tu hanya 5 waktu. Ni sebelum kita nak sembahyang ni, kita kena tahu dulu.
Kita nak sembahyang ni, kita sembahyang sunat ke sembahyang fardu? Ingat yang tu buat solat. Tapi kita tak masuk buat niat lagi. Niat. Contoh, sebagai contoh, kalau kita solat fardu, ni masalah apa? Masalah qada dengan tunai. Qada ialah kita sembahyang waktu tu pada waktu lain. Kita qada lah. Sebab apa? Contoh, kita terlepas subuh, kita terlepas isyak, kita terlepas zuhur. Yakni kita qada, kita sembahyang fardu tu pada masuk waktu lain. Itu dikatakan qada. Adapun tunai, kita sembahyang dalam waktu. Kita kena ingat untuk niat qada dan tunai saja. Kita tak pergi jauh. Niat untuk qada dan tunai. Adapun niat qada dan tunai itu mengikut waktu. Sebagai contoh, kita rasa, aku dah terlepas dah waktu apa? Waktu asar ni dah terlepas dah. Tengok dah gelap dah masuk waktu maghrib. Sebagai contoh. Lepas tu dia nak sembahyang asar. Jadi dia sembahyang asar niat qada. Jadi dia niat qada. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin qada'an lillahi ta'ala. Jadi dia niat qada. Saja aku sembahyang fardhu asar 4 rakaat qada. Kerana Allah Ta'ala. Jadi dia niat macam tu. Padahal dia sembahyang tu dah habis-habis, rupanya dia duduk dalam bilik gelap. Padahal waktu asar tu ada lagi. Padahal dia niat qada. Ingat, sama ada kita niat qada atau niat fardu mengikut waktu. Walaupun kita dah niat qada, tapi kita sembahyang pada waktu itu, maka sembahyang kita tunai. Ingat. Satu. Adapun kita sembahyang, kita ingat, waktu ni apa, cerah lagi. Padahal dah masuk waktu maghrib. Kita sembahyang asar, kita rasa cerah lagi, duk buka lampu, tutup bilik gelap, buka lampu. Kita ingat waktu apa? Waktu asar tak habis lagi. Padahal kita sembahyang waktu asar tu pada waktu maghrib. Kita niat apa? Waktu asar. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Kita niat pada waktu asar, tapi kita sembahyang pada waktu maghrib, maka itu dikira qada walaupun kita niat tunai. Ingat. Jadi tak ada masalah. Janganlah pula apabila kita apa? Kita sembahyang tiba-tiba dah habis waktu dah. Tadi aku tak niat qada. Jadi itu tak menjejaskan solat. Yang tu kita kena tahu bahawasanya niat tunai dan niat qada itu mengikut waktu. Walaupun kita sebut qada, padahal waktu tu tak habis lagi, maka itu dikira tunai. Yang tu. Adapun kalau sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat. Jadi sembahyang Jumaat ni apa dia? Sebagai contoh, kalau sembahyang Jumaat ni bagi lelaki, kita kena ambil, ni penting juga. Jadi apabila kita sembahyang Jumaat, kita sempat saja dengan imam 1 rakaat, maka kita dapat sembahyang Jumaat tu. Tetapi kalau kita masuk, imam dah lepas dah rakaat kedua, maksud kata kita tak sempat dengan imam 1 rakaat, maka kita kena sembahyang 4 rakaat waktu zuhur, walaupun niat Jumaat. Bukan niat zuhur, niat Jumaat. Kita tengok Tok Imam dah tahiyat akhir. Apabila Tok Imam dah tahiyat akhir, kita kena niat juga sembahyang Jumaat. Padahal kita buat apa dia? Sembahyang zuhur. Sebab tak dapat 1 rakaat dengan imam. Tu beza dia. Ni nak kata niat lain, sembahyang lain. Tu salah satunya. Kita niat sembahyang Jumaat, tapi kalau kita tak dapat 1 rakaat dengan imam, kita kena apa? Tambah lagi 4 rakaat. Maksud kata kita sembahyang zuhur lah, padahal kita niat solat Jumaat. Yang itulah salah satunya kalau kita niat apa? Niat solat Jumaat tapi kena sembahyang zuhur. Yakni bagi mereka yang apa? Yang terlewat, yang tak dapat 1 rakaat daripada imam solat Jumaat. Tapi tetap juga kena niat solat Jumaat. Walaupun kita niat solat Jumaat dengan apa? 2 rakaat. Tetapi sebab kita tak dapat 1 rakaat dengan imam, kita kena buat 4 rakaat walaupun niat lain, tapi buat lain. Itu saja yang apa? Yang nak menyatakan bahawasanya niat lain, buat lain. Tetap juga sebab apa? Kita termasuk dalam apa? Dalam sembahyang Jumaat juga. Tapi tak dapat 1 rakaat, kita kena tambah 4 rakaat. Walaupun niat kita 2 rakaat, kita kena buat juga 4 rakaat sebab tak dapat rakaat dengan imam. InsyaAllah akan dibahaskan akan datang. Cuma kita nak bagi gambaran sajalah. Habis.
Yakni syarat yang kelima ialah suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Apabila tengah-tengah sembahyang keluarnya hadas, maka dengan serta-merta apa dia? Batallah sembahyang kita itu. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum. Yakni apa dia? Kena bersuci. Bersuci apa? Bersuci daripada hadas. Adapun hadas besar kita kena apa? Mandi junub. Adapun hadas kecil apa? Yakni kita kena ambil wuduk. Maka mengetahuilah hukum wuduk itu kesemuanya. Apa yang wajib dekat kita buat ialah 4 perkara: membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga siku, membasuh sebahagian kepala, dan membasuh kaki hingga ke buku lali. Cumanya kita nak refresh sikit lah macam mana basuh muka tu. Jadi ingat, muka ialah daripada gigi rambut ni, daripada gigi rambut atas dengan anak telinga tepi, lepas tu dengan bawah dagu. Jadi kalau kita ambil wuduk tu untuk basuh muka tu, pastikan kena keliling sini. Itu dinamakan muka. Adapun kalau kita lebih tu, itu sunat. Ni nak kira cerita wajib dulu. Jadi yang mengambil wuduk itu ialah daripada gigi rambut sampai dekat anak telinga sini, kemudian sampai dekat dagu. Cuma yang kita ambil perhatian apa? Berkenaan dengan situ, apabila ada bulu di muka. Apabila ada bulu di muka, dia termasuk daripada anggota muka. Walaupun sekben, contoh orang Yahudi. Orang Yahudi dia simpan sekben panjang simpan. Kalau kita simpan sekben panjang pun, andai kata kalau kita simpan, kita pun kena basuh sampai hujung tu. Sebab apa? Dia bulu termasuk muka. Bahkan lagi kalau kaum wanita, lebih kena hati-hati. Apabila ada rambut daripada kawasan muka, daripada gigi muka ni sampai dekat anak telinga ni, ini ada rambut ni, semua kena basuh. Walaupun kalau rambut dia panjang, dia cekak ke belakang tu, yang ada dekat sini semua kena. Ataupun sekbun dia panjang tapi dia cekak kat belakang. Rambut dia panjang sampai dekat punggung contoh. Jadi daripada muka dia. Muka itu anggota wuduk. Anggota wuduk ni semua kena kena air. Jadi bila kita basuh tu sampai hujung lah kita kena basuh. Ada perkara lelaki, misai panjang. Macam Mr. Potato. Misai panjang. Yang suka simpan misai panjang tu, sampai bergulung-gulung. Panjang misai dia contoh. Jadi misai tu termasuk daripada muka. Maka apabila termasuk daripada muka, sampai hujung tu dia kena tarik. Kecuali lah kalau mereka itu jambang panjang. Ada jambang, lepas tu janggut. Ingat, janggut tu ialah sapu dekat anggota yang zuhir saja. Sebab apa? Sebab kalau janggut semua kena tu, maka nak kena selak dan sebagainya. Maka itu satu yang khusus kepada mereka yang jambang ataupun yang janggut panjang. Sekadar sekadar sapu dekat luar tu saja. Tak adalah perlu nak bersih sampai sampai dekat dalam ni. Yang tebal-tebal, macam orang Arab, Bangladesh dan sebagainya. Janggut mereka kan semua tebal. Lepas tu tangan macam biasalah sampai dekat siku. Artinya lebih sikit. Kepala, sebahagian daripada kepala. Tapi kalau sunat tu semua. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sebahagian kepala, maka cukuplah dengan 3 helai rambut. Tapi kalau nak afdal, nak pahala sunat tu ambil. Ni kita cerita wajib je. Sunat tu banyak lah, berpuluh-puluh perkara sunat tentang wuduk. Kalau sembahyang nak cerita sunat, ada 500 lebih berkenaan dengan sembahyang. Jadi panjang lah. Cuma kita ambil yang ringkas-ringkas yang kita boleh buat. Kemudian basuh kaki. 4 benda je yang wajib. Termasuk dalam tu niat dan tertib. Tertib kena buat yang mana dulu. Yang dulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Habis. Kemudian jadi cuma nak cerita sikit berkenaan apabila orang sakit. Berkenaan orang sakit, macam mana wuduk dia. Ni pun selalu juga yang jadi masalah kat kita. Sebagai contoh, tangan lah. Sebagai contoh, tangan kita dekat sini luka. Luka dekat sini. Lepas tu kita balut. Kita balut tangan kita. Kita balut ikutlah yang benda tak boleh kena air ke dan sebagainya. Kita balut plaster ke plastik ke. Jadi kita ambil uduk. Setengah tu plastik, kita ambil uduk terus, tapi dalam tak kena. Ingat, kalau yang dalam tak kena ni, kita kena ganti tayamum.
Jadi kita ambil wuduk macam biasa, lepas tu kita kena ambil tayamum. Debu basih. Kita niat tayamum kerana apa? Mengharuskan solat. Jadi kita ambil tayamum, tepuk pasir tu. Lepas tu sapu kat muka. Lepas tu sapu kat tangan. Ganti tempat tak kena. Yang tu tempat anggota wuduk. Tak pelik lagi. Yang pelik macam mana? Contoh kita ada luka dekat sini. Bawah apa? Tulang rusuk ni luka. Jadi apabila luka tu, kita apa? Kita tutup dengan plaster. Jadi tiba-tiba kita berjunuk. Kita berjunuk. Ada hadas besar. Maka kita mandilah. Sebab apa? Luka tu tak kena. Apabila selesai mandi tu, kita kena tayamum. Sebab apa? Ganti tempat yang tak kena. Jadi ada juga persoalan. Sebab apa? Yang tu bukan tempat wuduk. Sebab apa kita kena tayamum? Itu syariat kita. Contoh kaki kita luka. Jadi kaki kita luka, contoh ni kaki kita balut kaki kita dengan plastik. Tak boleh apa? Bila mandi tak boleh kena air. Tiba-tiba kita apa? Kita nak ambil apa? Nak ambil wuduk. Maka kita yang kaki tu memang tak boleh lah. Sebab apa? Atas daripada buku lali. Itu tempat yang wajib kita ambil wuduk. Maka apabila kita tutup plastik, jadi tempat tu kita kena basah. Kalau kita tutup plastik, tempat tu kita kena basah. Lepas ambil wuduk tu, kita kena tayamum, menggantikan tempat yang tidak kena. Sama juga dengan mandi apa? Mandi hadas ataupun mandi junub. Tempat tu kita apa? Kita luka. Jadi kita buah plastik. Apabila kita buah plastik, kita mandi. Mandi tempat ni tak kena. Padahal syarat mandi junub itu merata seluruh badan. Maka apabila kita dah habis mandi junub tu, kita kena apa? Ambil tayamum, ganti tempat yang tak kena. Tapi zaman sekarang ni mudahlah. Nak dapat debu mana? Beli dekat Shopee, RM10 je. Kena standby dekat rumah. Takut kalau kita sakit dan sebagainya, maka tempat-tempat yang tak kena tu kita kena ganti dengan tayamum, termasuk mandi junub dan wuduk. Kemudian syarat yang keenam, suci daripada najis. Jadi maklumlah, apabila kita nak apa? Nak sembahyang tu, pastilah kita punya apa? Suci daripada najis. Dan yang keenam, suci ia daripada najis yang tiada dimaafkan dia pada tubuhnya dan kainnya, dan tempatnya, dan janganlah bersentuh suatu suku daripada badannya dengan najis pada geraknya dan diamnya, maka tiada sah sembahyang serta suatu daripadanya, atau ia menanggung suatu yang berhubung dengan najis, seperti ia menanggung akan tali yang terikat pada umpama anjing. Ni sebagai contoh najis. Najis-najis yang tidak dimaafkan. Banyaklah najis yang tidak dimaafkan. Macam seumpama darah mengalir. Kalau kita tepuk nyamuk, ada darah, tapi tak mengalir, melekat kat baju, itu tak ada masalah, benda yang dimaafkan. Ada pun berkaitan dengan nanah, bisul dan sebagainya. Ada setengah pendapat bahawasanya kalau nanah, kalau air bisa keluar, air yang putih tu keluar dekat badan kita, kalau dia keluar tu dimaafkan. Tapi kalau ada rasa bau yang kuat apa semua, itu dah tak boleh, dah kena cuci. Macam kita sembahyang, tiba-tiba ada jerawat batu. Jerawat batu tu apa, darah keluar sikit. Yang tu tak ada masalah lagi. Tapi bila keluar tu, sampai datang bau dan sebagainya, itu kita perlu cuci. Ada pun seperti pijat, seperti nyamuk yang kita tepuk, ada terpecik darah, itu dia kira darah tak mengalir, dan benda itu dimaafkan. Ada juga yang berdapat bahawasanya, dekat sini ada dua pendapat yang berkaitan dengan pegang anjing. Bukan pegang anjing, jadi anjing ni duduk sana. Orang dulu-dulu pun duduk bela anjing pergi kat atas bukit. Sebenarnya bela anjing untuk apa? Untuk tujuan bekerja, itu tak ada masalah. Mereka dulu, orang dulu apa, bela anjing dekat kebun dan sebagainya. Tapi hukum najis tu tetap najis lah. Kalau terpegang ada salah satu basah dan kering, itu kena dengan najis. Tapi ni sebagai contoh, dia dekat tangan dia ikat tali.
Takut anjing dia pergi jauh. Contoh, anjing dia kan najis. Dekat situ ada dua pandangan ulama. Ada setengah ulama menyatakan bahawasanya dia termasuk dekat najis. Sebab apa? Dia berhubung dengan dia. Ada setengah ulama pendapat maka tidak najis. Jadi contoh kalau itu. Sebab itulah dulu kita ada pernah dengar, dululah, tak tahulah tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar. Kita pakai mic macam ni. Mic macam ni kan. Jadi imam pakai mic macam ni. Jadi mic macam ni dia wire dia sambung. Dia sambung dekat amplifier pula dia sambung dekat speaker pula burung berak. Jadi yang pendapat yang keras mengikut apa, dia pegang tali anjing itu najis, maka sama juga dia pegang mic itu, apa dia, mic ada kat imam. Mic ada kat imam, lepas tu mic tu sambung dengan tali tu sambung dengan amplifier, jadi sambung sampai kat speaker pula kena tarik burung. Tarik burung ke tarik apa ke, itu pendapat yang keras menyatakan itu najis. Tapi kita ada salah satu pendapat lagi bahawasanya itu tidak dikira najis, maka boleh dah kita sembahyang seperti biasa. Sebab setengah orang dia tengok imam pakai mic ni, dia tak sembahyang terus, mufarakah terus. Tu setengah orang yang pendapat. Jadi sebab apa fiqh ni dia banyak pendapat. Jadi kita ambil lah pendapat yang muktabar. Maka yang muktabarnya ialah tidak najis. Walaupun dia bersambung juga. Kalau ikut logik lah, wire duk sambung sampai dekat speaker tu kena najis. Sebab apa? Dalam ni menyatakan benda yang bersambung dengan diri kita. Sebagai contoh, kalau kita pakai baju kita tu, kain dia tu pakai baju macam Superman. Jadi kain kat belakang tu panjang sampai dekat ujung. Pun dikira pakaian kita juga, tapi kat ujung tu kena apa? Kena tek cicak. Sebagai contoh. Macam tu. Tapi kalau kita nak bahas sebab najis ni panjang lah. Sebab apa? Dia ada khusus untuk apa? Najis yang dimaafkan dan najis tak dimaafkan. Itu perbahasan yang panjang. Cuma kita sekadar kita tengok perkara yang kasar sajalah. Kalau nampak najis tu, kita tukarlah pakaian kita, tempat kita dan sebagainya. Adapun pada zaman hari tu, ada seorang Arab Badawi datang ke Masjid Nabawi. Dia kencing dekat apa? Masjid Nabawi. Maka ada sahabat tu macam apa? Macam dah geram lah, nak pukul dan sebagainya. Jadi Rasulullah tahan. Rasulullah suruh dia kencing sampai habis. Lepas tu suruh ambil air sebeladi setimba macam tu lah, jerus dekat itu. Berarti apa? Tempat itu kotor. Maka kalau nak sembahyang tu kena jerus. Itu salah satu dalil menyatakan tempat itu perlu dibersihkan. Kemudian yang terakhir sekali, syarat ketujuh, meninggalkan berkata-kata. Jadi kita kena ambil apa? Kita ambil peduli sikit. Dan yang ketujuh, meninggalkan berkata-kata, yakni dengan sengaja, yang bukan Quran ataupun zikir ataupun doa. Kita bercakap tu bukan berkaitan dengan zikir, bukan berkaitan dengan ayat Quran, bukan berkaitan dengan doa. Ingat, sembahyang tu satu kaedah dia ialah tiada diam dalam sembahyang. Yakni daripada rukun qauli. Maksudnya macam mana? Kalau kita sembahyang tu, sebagai contoh kita sembahyang asar. Sembahyang asar kan imam tak baca kuat. Jadi selagi mana kita sembahyang dengan imam tu, imam sebelum tak rokok tu, kita disunatkan apa dia? Bagi penuh juga. Sebagai contoh, imam duk baca Al-Fatihah, lepas tu dia baca surah apa kita tak tahulah, sebab dia baca slow. Kalau sembahyang asar tu, jadi kita pun selagi mana imam tak rokok tu, kita baca je. Habis Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, surah Ikhlas, baca sampai habis. Tu dinyatakan bahawasanya sembahyang itu tiada diam dalam sembahyang. Selagi mana kita rukuk, disunatkan kita tasbih 3 kali. Tapi imam tu jenis lambat. Contoh, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita muda laju, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 3, tak habis lagi, kita apa? Tasbih lagi. Makna kata tiada diam dalam sembahyang, yakni daripada mulut. Sama juga, kalau imam buat tapi rukun yang panjang lah, bukan rukun yang pendek, macam i'tidal dan duduk antara sujud, itu tak boleh panjang lah. Tiba-tiba imam apa? Rukuk panjang. Tak ada masalah rukuk panjang, sebab apa? Itu rukun yang panjang.
Jadi kita dah baca habis 3 kali je. Dikendaki disunatkan kita tambah lagi zikir. Tambah lagi. Kalau kita baca 3 kali, lepas tu 7 kali. Lepas tu 9 kali, lepas tu 11 kali. Jadi tiada diam dalam sembahyang. Itu satu kaedah. Tapi kat sini kita nak bahas tentang perkataan yang bukan Quran, yang bukan zikir, yang bukan doa di dalam sembahyang. Apa? Quran kita baca apa? Surah Fatihah, ayat-ayat lazim tu Quran. Adapun zikir, waktu kita rukuk dan sujud tu kita zikir. Doa-doa waktu bila? Yang tadi kita baca doa kunut, itu doa. Tapi selain daripada benda tu, bertutur dengan 2 huruf. Ingat, ni betul-betul kita nak kena jaga. Bertutur dengan 2 huruf, maka batal sembahyang dengan berkata-kata 2 huruf. Seperti apa? Macam Haji tadi. Tu lebih pada 2 huruf. Kita sembahyang, tiba-tiba rasa lekat dekat sini tekak. Tu apa? HEN. Dah lebih dah 2 huruf. Ingat. Jadi kalau kita boleh tahan, kita kena tahan. Melainkan waktu yang darurat. Kalau kita tak tu, kita rasa macam nak sesak nafas, tu lain cerita. Tapi macam rasa ingat, itu batal. Lain sekali ulang. Yakni bertutur dengan 2 huruf, bukan 2 kalimat, 2 huruf. Maka batal sembahyangnya dengan berkata 2 huruf. Ingat. Tambah-tambah nak peringat dekat imam. Kadang-kadang imam nak setting nak ni. Ingat tu kira dah batal dah. Kalau kita ikut makmum imam macam tu, maka kita tak sah solat kita. Sebab apa? Batal, melainkan kita mufarakah. Ingat, perbuatan kalau imam batal, kita kena ada niat mufarakah. Kalau kita tak niat mufarakah, kita biar macam tu, maka kita punya solat pun batal. Jadi 2 huruf. 2 huruf. Jadi kadang nak ambil tiun. Setengah imam tu dia nak ambil tiun. Allahu Akbar. Habis baca doa iftitah. Jadi baru Bismillahirrahmanirrahim. Ingat tu kira dah batal dah. Sebab apa? Dia termasuk daripada perkara yang sah. Apa? Syarat sah. Yakni syarat sah ialah tidak boleh mengeluarkan 2 huruf. Daripada apa? Daripada doa, Quran dan zikir. Jadi tu contoh, melainkan benda tu tak sengaja. Tengah-tengah sembahyang dia baca apa, tiba-tiba kucing jatuh. Pocot. Contoh. Duduk tak sempurna, kucing jatuh. Pocot. Dia apa? Terkejut. Bukan dengan sengaja. Yang tu tak ada masalah. Ada pun kalau setengah orang tu tiba-tiba dia mengelamun. Tahiyat akhir dia tertidur. Lepas tu imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Tidur tu pula sampai termimpi. Seolah-olah orang bagi salam, dia pun jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Padahal imam bagi salam. Waktu duduk tahiyat akhir, waktu dia duduk tetap, dia terlena, maka itu tak batal. Sebab apa? Dia duduk tetap, tak batal. Sama juga dia duduk tahiyat awal, tiba-tiba terlena. Tiba-tiba imam dah bangun dah, tak batal. Tapi bila contoh dia tidur, imam bagi salam, sampai termimpi. Duduk tahiyat akhir pun tidur, termimpi pula. Dia ingat orang bagi salam, dia sebut apa? Waalaikumsalam. Waktu dia tak sedar, tak ada masalah. Tapi bila waktu sedar, maka dia cakap tu Waalaikumsalam. Memanglah perkataan dalam bahasa Arab, tapi itu pun membatalkan. Lepas tu dia tunjuk lagi. Apa dia? Sama ada memberi faham perkataan atau tiada. Faham tak? Tak faham. Tak faham. Contoh kalau itu dia apa nak suara ni, ataupun dia nak bagi isyarat kat orang tu. Dia bagi isyarat. Contoh dia bagi isyarat tu. Orang tu tak faham apa pun. Faham ke tak faham ke, keluar daripada 2 huruf itu dengan sengaja, maka batal solat dia. Kena ingat. Terutama sekali imam. Sebab apa? Kalau imam batal, semua makmum pun batal, kecuali makmum yang niat mufarakah. Duk imam niatlah mufarakah, keluar daripada imam. Ingat tu. Jadi kalau kita nak cerita kat orang pun, orang kata kau ni pandai lah, apalah. Tapi kalau bagi diri kita, kita tahu benda tu, kita kena tu.
Sebagai contoh, kita pergilah mana-mana, tiba-tiba kita jadi makmum, tak apalah, imam duk jadi sekat dah batal dah. Jadi kalau kita tak nak tengok orang tengok kita pelik, kita niat mufarakah. Walaupun kita niat mufarakah, kita ikut juga imam. Sebab apa? Tak nak bagi fitnah. Tiba-tibanya kita apa? Kita dah tahu dah imam duk bunyi macam tu, sebenarnya dah batal dah imam tu. Jadi kita buat sembahyang sendiri. Jadi orang pakat habis sembahyang tengok gitu. Asal dia buat benda pelik ni. Jadi tak ada masalah. Jadi kita nak selamat, apabila imam tu dah banyak kali dah, maka dia batal. Kalau kita belajar ni batal. Lepas tu kita buat je lah, kita niat mufarakah. Walaupun kita niat mufarakah, imam rukuk kita rukuk, imam sujud kita sujud. Padahal kita sembahyang sendiri. Sebab apa? Takut orang lain pandang pelik kat kita. Kita nak explain kat orang, kadang-kadang kita pun nak bagi orang faham, takut orang pun tak faham. Jadi orang kata apa? Kita ni, kau ni buat pelik-pelik. Apa mufarakah dengan imam apa ni? Buat sembahyang sendiri, buat kepala tahu dan sebagainya. Na'udzubillah. Itu sama ada sengaja atau tak sengaja keluar daripada mulut itu dua huruf, maka batal lah solat. Faham atau tak faham? Seperti qi, huruf qaf, baris kasrah, qi itu bahasa Arab ada makna walaupun satu huruf. Tu Arab ni dia apa? Dia kaya. Qi masuk apa? Pelihara ataupun jauh. Sebab itulah kita apa? Kita sebut waqina azabannar. Wa tu dan, qi tu pelihara, na tu kami. Satu huruf saja ada makna. Waqina azabannar. Qi tu bermaksud apa? Pelihara. Jadi kita sebut qi. Sebenarnya tiba sebut qi. Tu ada makna. Walaupun satu perkataan ada makna, itu pun batal juga. Tadi dia kata tadi dua huruf, sama ada makna ataupun tak ada makna, maka batal solat kita dengan sengaja. Melainkan kita terkejut dan sebagainya, tu cerita lain lah. Jadi orang melatah, cicak lalu pun terkejut, tu lain cerita lah. Ni kita keluar dua huruf, sama ada beri makna atau tak ada makna, batal. Kalau beri makna, walaupun satu pun batal juga. Seperti contoh qi itu masuk kata pelihara, waqina, dan pelihara oleh kami. Waw bermaksud dan, qi masuk pelihara, na tu kami. Walaupun satu huruf dia bagi makna, walaupun satu huruf tetap juga batal solat kita. Yang ni selalu, sebab apa? Saya pun banyak juga sembahyang dekat masjid-masjid. Bukannya semualah, adalah tertentu, tapi duk imam bunyi sebab apa? Nak ambil tune. Lepas iftitah tu dia nak ambil tune. Kadang-kadang banyak. Nak bagi apa? Nak bagi dia nak baca bismillah tu, surah Fatihah tu nak bagi apa? Nak bagi ni. Tak kira lah dia nak baca surah ke, dia apa ke, bunyi saja macam tu, maka apa? Maka batal lah. Jadi orang tanya macam mana batuk? Batuk kadang-kadang luar daripada apa? Daripada kita sengaja tu. Tiba-tiba terbatuk. Tu cerita lain. Terbatuk-batuk tu. Jadi yang ni nak kita keluar sendiri huruf tu. Maka batal lah solat kita. Dua huruf yang bagi makna ataupun tak ada makna. Tapi kalau satu huruf yang memberi makna, itu pun memadai batalnya solat itu. Kemudian cukup sampai kat situ, masa pun kita tak ada. Jadi kita sambung nanti syarat ke-8 meninggalkan, yakni melebihi rukun fi'li. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina wa fathil arifina bihikmatika wa anshur alaina min khazain rahmatika wa zakina ma nasina wa alimna ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.